Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من فضلك وكرمك علما واجعلنا مخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan kitab Bustanul Arifin, dan sekarang kita sambung kepada hadis yang ke-28, kelebihan sifat madu. An Abi Mas'ud Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Daripada Abi Mas'ud Al-Badri, namanya Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadirin sekalian sahabat Nabi daripada golongan Ansar. Al-Ansariyu Al-Badriyu, yaitu orang sahabat yang salah seorang menyertai peperangan Badar. Sahabat yang menyertai perang Badar akan dapat gelaran Al-Badri. Maksudnya mereka pernah menyertai golongan perang Badar. Kerana orang yang ada title Badar itu sangat mulia di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana telah diampunkan dosa mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, beliau adalah antara sahabat yang menyertai perjanjian ataupun bai'at Aqabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyertai Badar, Uhud dan semua selepas daripada itu. Ketika mana berlaku perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, beliau bersama dengan pihak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau wafat pada tahun ke-40 Hijrah. Jadi sekalian, hadis riwayat dia tak banyaklah, sebab itu tidak berapa masyhur dengan nama ini. Abu Mas'ud Al-Badri ataupun Uqbah Al-Badri itu merujuk kepada perang Badar. Al-Badri itu merujuk kepada dia adalah menyertai perang Badar. Uqbah bin Amr ini dari rahmat Allah sekalian, tidak banyak hadis yang diriwayatkan daripada beliau, hanya lebih kurang 102 hadis sahaja yang dinakalkan daripada beliau. Kata Uqbah bin Amr ini radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza lam tastahi", apabila kamu tidak malu, apabila engkau sudah tidak malu, maka buatlah apa yang engkau suka. Bila tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan kepada perkataan tastahi. Tastahi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam riwayat Bukhari, seperti mana yang disebut oleh Mahir Hindi, satu orang daripada pensyarah kepada hadis 40 Imam An-Nawawi, kata beliau, fi jami'i riwayatil Bukhari bi itsbatil ya. Sedang seluruh cetakan ataupun riwayat yang didapati daripada Imam Bukhari, sama ada cetakan ini, tulisan anak-anak murid,
semuanya itu dengan isbatkan huruf ya. Apa maksud isbat? Ada huruf ya di situ. Lam tastahi, lam tastahyi, lam tastahyi. Idza lam tastahyi dengan ada huruf ya itu lebih arjah. Qala Syekh Ahmad Syakir kadza wa fil yunainiyah bikasril bil fi al-yunainiyah bikasril ha wa isbatil ya. Begitu juga dengan sabit ada dua ya. Idza lam tastahyi ada dua ya al-ahad tu. Saja kita melihat kepada teks sikitnya. Bikasril ha wa isbatil ya. Lam tastahyi ya ada dua sebab ada itu ya ya. Wa fil qastalani tastahi bihadfil ya. Wa fil qastalani tastahi bihadfil ya. Dan riwayat al-Qastalani dia dengan tastahi seperti mana yang disebutkan di sini tanpa ada huruf ya. Maksudnya sama saja, cuma perbezaan daripada khutbah, daripada penulisan yang didapati daripada riwayat-riwayat yang ada. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu sudah tidak malu, buatlah apa sahaja yang kamu mahu. Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha la yastahyi, kan? Dalam Quran itu ada sabit ya. Innallaha la yastahyi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 26 itu cerita pasal apa nama? Cerita saya buat perumpamaan nyamuk. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di situ ada huruf ya disabitkan. Yastahyi di situ ada huruf ya yang sabit di dalam perkataan tastahi itu. Jadi itu bermaksud bahawa ada ya itu lebih kuat. Baik tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata hadis ini sangat ringkas. Apa kata Nabi? Kalau tak malu buatlah apa nak buat pun. Kalau dah tak malu buatlah apa yang nak buat pun. Soalan sekarang tuan-tuan, apa dia malu ni? Apa yang dimaksudkan dengan malu tuan-tuan? Kata ulama al-haya'u inqibadun nafsi min syai'in. Yang kata malu itu ialah menahan diri, mengawal diri daripada sesuatu. Malu ni apa dia? Tahan diri daripada sesuatu. Wa tarkuhu, meninggalkan sesuatu yang kita tahan diri dari ini. Wa tarkuhu hadran 'anil laumi fi. Tinggalkan sesuatu itu kerana takut dengan celaan terhadapnya. Dengan malu pasal apa? Malu pasal apa yang malu? Maksud malu ialah kita menahan diri daripada sesuatu. Pasal apa kita tahan diri daripada sesuatu itu? Kerana bimbang celaan terhadap perkara tersebut. Itu secara definisi lughatan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kan, riwayat ini kurang riwayat yang disebut sangat ringkas. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebelum dari kata idza lam tastahi itu, Nabi kata inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya apa yang didapati oleh setiap manusia daripada manusia ini daripada kalam nubuwah, daripada pesanan para nabi, daripada tradisi para nabi yang ula, yang pertama, yang awal, itu ialah apabila kamu tidak malu, kamu buatlah. Itu pesanan warisan para nabi, bukan hanya pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu riwayat yang lebih lengkap. Saya ulang balik. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila sesungguhnya didapati daripada semua manusia, daripada kalam an-nubuwah, warisan para nabi yang lebih awal, itu semua mereka akan sebut apa? Kalau kamu tidak malu, buatlah apa saja. Maksudnya hadirin dirahmati Allah sekalian, al-haya ini, al-haya maksudnya malu. Malu ini itu ma'dzur 'anil anbiya'il mutaqaddimin. Ini suatu yang ma'dzur, yang didapati,
yang ada pada para nabi terlebih awal daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi kecuali mereka akan mengajak umatnya supaya malu, Malu itu adalah antara warisan para nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa maksud Nabi ini? Bila Nabi kata tak malu, buatlah apa yang kau nak buat. Kata ulama itu ada dua maksud. Fi maknahu qaulan. Pada makna kalimat ini, apabila kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu nak. Itu ada dua qaul. Pertama, maksudnya annahu idza dhahaba al-haya wa lam yabqa minhu ma yahmilu ala fi'li al-khairat wa tarki al-qaba'ih fa'mal ma syi'ta. Pertama, apabila sudah hilang malu dan sudah tidak tinggal lagi apa yang nak bawa, apabila sudah hilang malu, maka tidak ada lagi sesuatu yang nak bawa kamu kepada kebaikan, dan sudah tidak ada lagi yang mengawal kamu daripada kejahatan, maka dah tak ada baik lagi pada buat-buatlah. Begitu maksudnya. Terus kan, kena faham, perintah di sini bukan perintah suruh, kan? Apa nak buatlah itu bukan buat suruh, buat itu buat templang. Dan perintah di situ perintah macam mana mak ataupun ayah kata nak pipi lah, tapi tak bagi, bukan suruh kan? Kalau sudah tidak malu, nak buat apa buatlah, nak buat apa buatlah, itu perintah ataupun ayat arahan itu bukan merujuk suruh kita buat. Tapi nak abang kata Nabi dah orang yang tidak ada malu, dia sudah tidak ada yang boleh mengawal dia. Sudah tidak ada yang boleh mengawalnya. Apabila seorang hilang perasaan malu, maka dia tidak ada lagi yang membawa kepada kebaikan, dan tidak ada lagi yang boleh mengawalnya daripada kejahatan. Ataupun makna yang kedua ialah kalau nak buat amal yang baik, jangan malu. Itu maksudnya. Kalau nak buat amal yang baik, jangan malu. Dan kalau nak buat amal jahat, malulah. Nah, ini kata ulama. Al-awwal, seperti yang kita sebut tadi, al-thani qila huwa amrun 'ala dhahirihi. Idza aradta an ta'mal 'amalan la yustahya minhu likawnihi ta'atan aw ma'rufan fasna' minhu ma syi'ta, wa ma kana yustahya minhu fala taf'al minhu syai'an. Sekiranya kamu nak buat satu amal yang saleh, yang ta'at, yang ma'ruf, yang baik, maka jangan malu, buatlah. Tapi kalau suatu amalan yang kamu nak buat itu yang patut kamu malu, janganlah kamu buat. Kalau kamu tahu amalan ini, kalau orang tahu, kan? Kalau kita nak bincang Allah itu lebih lagi. Kalau orang tahu, kalau apa tahu akan meruntuhkan harga diri kita, maka jangan buatlah. Itu dua maksud yang disebut di dalam syarahan sini. Pertama, hadirin sekalian, apa maksudnya? Kalau orang yang tidak ada malu, sudah tidak ada lagi yang boleh mengawalnya daripada kejahatan. Sudah tidak ada lagi yang akan membawanya kepada kebaikan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kepada hadis ini ialah kalau nak buat benda baik, jangan malu, buat saja. Ini masalah ni. Kerana benda baik kita nak buat, kita rasa malu kalau orang tahu kita buat baik. Dan tak seronok kalau orang tahu, ataupun kita merasa segan dengan orang dengan benda baik. Azan, malu ke orang. Jadi imam, malu ke orang. Alhamdulillah lah, itu imam kita tinggal, ada imam muda, Masya Allah, kan? Alhamdulillah, tidak ada malu hadirin sekalian, kan? Itu bagus. Apabila benda ma'ruf, benda baik, jangan malu, buat saja. Tapi kalau ada benda jahat, itu patut malu. Itu maksud daripada hadis ini. Tuan-tuan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dan malu itu kata ulama ada dua. Yang kata malu ni ada dua. Satu, ada dua yang baik. Malu itu ada dua pecahnya. Pecahan yang baik ini malu. Pertama, ma kana fil insani khilqatan wa jibillatan. Pertama, malu yang bersifat apa ya? Suatu yang kita cari. Suatu yang kita cari, maksudnya menjadi akhlak kepada kita. Nabi SAW sebut al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu dia tidak akan membawa sesuatu kecuali sesuatu yang dia bawa itu adalah sesuatu yang baik.
sallallahu alaihi wasallam lil Ashaj, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal haya'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Ashaj, sesungguhnya pada kamu ada dua perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashaj ni ada dua benda yang sangat disukai oleh Allah, kata Nabi. Pertama, al-hilmu. Apa dia? Ilmu, orang sopan. Yang kedua, al-haya'u, malu. Sopan dan malu ini perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal dia menyebut, Allahumma la yudrikni zamanun la yutba'u fihi al-alim wa yustahya fihi min al-halim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, jangan bagi aku jumpa di zaman yang orang tidak ikut ulama, tidak ikut orang alim, dan jangan bagi aku jumpa dengan zaman orang yang tidak malu daripada orang yang sopan. Kan? Malu itu satu pasal. Malu dengan orang sopan tu lagi-lagi lah. Malu itu penting, tuan-tuan. Dan malu dengan orang yang sopan, orang yang baik, itu lebih utama. Tuan-tuan, apa Imam Ahmad doa? Ya Allah, jangan temukan aku dengan satu zaman yang orang la yutba'u fihi al-alim, orang tidak mengikut, orang alim tidak dijadikan panduan, orang alim tidak dijadikan ikutan, wala yustahya fihi min al-halim, dan orang yang sopan, orang baik, orang yang mulia itu tidak dimalukan. Maksudnya orang tak rasa malu dengan orang yang baik. Bukan? Apa maksudnya? Apabila berlaku di zaman orang yang baik sudah orang tak segan kepada dia, maksudnya kejahatan itu sangat luar biasa, kan? Kita, tuan-tuan, kalau lihat orang-orang yang baik kita ada rasa segan nak buat jahat, itu alhamdulillah. Tapi bila tengok orang baik atau orang jahat sudah tidak rasa lagi segan untuk melakukan kejahatan. Maksudnya apa? Maksudnya kejahatan, fahsya, mungkar ketika itu sangat hebat, sangat menebal, sehingga kan orang sudah tidak lagi rasa segan dengan orang yang baik. Tuan-tuan, dulu mungkin orang segan dengan orang-orang yang baik, orang alim, pak lebay, nak apa-apa jadi malu, kan? Sekarang dia depan-depan pak lebay, dia kata dia tak segan lah. Yang depan pak lebay dia boleh buat jahat, dia sudah tidak malu lagi, tuan-tuan. Lagi-lagi kalau pak lebay itu sendiri yang buat jahat, kan? Dia sendiri lah. Kita alhamdulillah, tuan, ada kebiah di atas kepala ni. Yalah, kita nak bincang sunat tak sunat itu perkara satu lah, kan? Tapi ada kebiah di atas kepala ni, rasa segan, kan? Nak minum diri rasa tak betul. Tapi kalau tak ada kebiah di atas kepala, minum diri sebabnya minum diri itu pun bukanlah dosa besar pun. Dalam kitab Syama'il pun ada cerita Nabi minum diri dan sebagainya, kan? Dia bukanlah suatu yang dosa, tapi dia mengawal kita daripada ada rasa sopan pun, kan? Kalau tak ada kebiah, kita jadi liang sikit. Mata kita tak apa nak kawai sikitnya. Kalau kita pakai orang kenal kita orang surau, kan? Orang kenal kita orang surau, dalam tangan kita, dalam tempat kita, kita jaga diri kita. Pasal orang kenal kita orang baik. Di luar daripada orang tempat orang kenal kita ubah jadi cara lain, kan? Dia pasal kita di situ kita tak malu, tak siapa kenal kita sebagai orang surau, kan? Ada kawalan itu, tuan-tuan. Baik, alhamdulillah. Tapi kalau orang surau sudah tidak malu lagi dengan title orang suraunya, orang pakai lebay sudah tak rasa lagi segan dengan lebaynya, orang yang membawa nama agama sudah tak segan lagi dengan nama agamanya. Maksudnya waktu itu kejahatan sangat dahsyat. Waktu itu orang sudah tidak lagi menghormati orang yang baik, dan orang yang buat jahat memang kejahatan itu memang terlalu dahsyat di dalam sesuatu masyarakat. Tuan-tuan mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita kena cari. Malu hal passion yang macam ni kita kena cari. Kena rasakan diri kita supaya malu. Maksudnya risau, berikan supaya perhatian supaya orang melihat kita risau orang melihat duduk kepada kita. Ini akhlak tuan bagi. Dan malu itu bagi. Yang kedua, tuan-tuan, bentuk perasaan di dalam hati. Yang kata malu, yang kedua ialah bentuk perasaan di dalam hati. Apa dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Inilah maksud ataupun inilah kemuncak daripada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak daripada manisnya rasa ubudiyah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini mungkinlah kita jauh sikit. Bukan jauh sikit, banyak lah jauh. kita semua ni, terus kemudian ini mungkin jauh sikit. Malu yang pasien pertama tadi tuan, dipupuk, diajak, itu insya-Allah kita akan rasa, kan? Ada buku kebiar, ada buku pakaian yang baik. Itu benda yang boleh dilatih supaya kita rasa segan kalau orang kenal kita dengan kejahatan. Kita tak mahu, dan tak mahu tuan. Sebab itu kita sebut banyak kali, kalau dosa kita, kalau kita buat dosa, kan, masih sembunyi-sembunyi, itu satu daripada tanda kita masih risau dengan dosa kita, kan? Bukan nak suruh bersyukur dengan dosa tu, tapi bersyukur perasaan malu tu lebih ada lagi. Sebab tu kita buat dosa sembunyi-sembunyi. Kita tak buat dosa depan orang ramai. Pasal apa? Malu kalau orang tahu. Malu yang terhadap dosa itu lebih baik walaupun buat dosa. Tapi kurang-kurangnya kita boleh bersyukur bahawa kita masih rasa risau kalau dosa kita itu diketahui oleh orang. Dan ini banyaklah kita nak jahat tapi kita tak mahu orang tengok. Alhamdulillah tuan-tuan, perasaan itu masih ada. Perasaan itu masih ada kerana kita sedang dosa itu adalah suatu dosa yang kita tak mahu orang tahu tentang dosa kita. Itu Nabi SAW kata, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Umat aku semua akan diberi maaf kecuali orang yang jahatkan dosanya, orang yang tunjuk terang-terang dosanya. Orang yang tunjuk terang-terang dosa ini tidak dimaafkan oleh Allah. Pasal apa? Pasal dosa itu satu pasal. Yang kedua, dia berbangga dengan dosa. Itulah menjadikan sebab Allah tidak ampunkan dia. Kerana apa? Kerana dosa yang dia buat itu, dia berbangga dengan dosa, sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau ada perasaan nak buat dosa itu tapi tak mau orang tahu, sekurang-kurangnya kita masih lagi boleh rasa alhamdulillah Allah masih lagi berikan iman itu kepada kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, pasien yang kedua, malu yang kedua ni, ini malu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu yang didapati daripada kesan ubudiyah, kesan kita makrifat dengan Allah, kesan daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat daripada ibadat kita dengan Allah, tadabbur faham kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melahirkan malu yang pasien ni. Malu yang macam mana tuan-tuan? Ini adalah perasaan batin, perasaan di dalam diri kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Malu bagaimana? Malu dengan membuat pertimbangan. Allah berikan kepada kita anugerah yang banyak, apa yang kita balas kepada Allah. Perasaan tu yang tak ada tuan-tuan. Ini adalah hakikat ataupun perasaan batin yang ada di dalam hati orang beriman. Sebab itu kan Nabi SAW bila ditanya oleh istrinya, wahai Nabi, bukankah kamu ini sudah dimaafkan oleh Allah zahir batin dulu, kemudian nanti semua tak ada dosa nak? Allah yang sembahyang tahu ilmu ini. Apa kata Nabi? Bukankah sepatutnya aku menjadi hamba Allah yang reti bersyukur? Pasal apa? Nikmat Allah itu banyak. Kalau nak kira dengan sembahyang 5 waktu kita, dah sembahyang 5 waktu, 5 minit curi banyak pula tu. Kan hadirin sekalian, nak balas balik jasa Tuhan, budi Tuhan kepada kita, bukan dia merasa malu. Kan? Bila nak buat sesuatu, berasa malu dengan Allah. Allah bagi kepada kita segala-galanya. Ini yang kita nak buat kepada Allah. Kan? Bila sedang balik, kita nak baca Quran semuka surat, tak layak aku nak baca semuka surat ni. Ada 24 jam yang Allah bagi, hanya 2 minit nak baca Quran, berasa malu dengan Allah. Itu anugerah, itu perasaan batin yang lahir daripada hakikat ubudiyah. Apabila dia membuat banding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah kepada kita, dan bandingkan diri kita di dalam menerima anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi kepada kita banyak sangat. Allah beri kepada kita keluarga, Allah beri kepada kita kerja, Allah beri segala-galanya kepada kita. Tapi dengan keluarga yang Allah bagikan kita, tiba-tiba kita lupa Tuhan. Keluarga kita, isteri kita, anak kita, Allah bagi kita. Tapi bila Allah panggil sembahyang, kita jadi berat nak pergi sembahyang. Kan? Tak malukah kita dengan Tuhan? Hak kita tak pergi sembahyang tu pasal apa? Pasal pemberian Tuhan juga. Kan? Macam ni kah kita nak balas balik apa yang Allah bagi? Itu perasaan itu yang disebut sini batin. Suatu anugerah malu yang keluar dan terbit daripada hakikat ubudiyah seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kata ni, hak malu passion ni kita jauh sangat lah.
Tapi tuan-tuan, bolehlah sambil-sambil kita belajar, kita menuju ke arah itu, insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita iman dengan hakikat yang seperti ini. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Mas'ud, kata Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Malu. Istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kamu malu dengan Allah sebenar-benar malu. Sahabat kata, ya Rasulullah, inna nastahyi. Alhamdulillah. Wahai Rasulullah, ya kami sudah malu, alhamdulillah. Tapi sahabat tak jawab, kami betul-betul malu ya Rasulullah. Kata dalam Tuhfatul Ahwazi, apa maksudnya? Sahabat kata, sahabat pun mengaku mereka malu, tapi mereka iktiraf, mereka tidak malu sebetul-betul malu. Kita ni lah, kita nak malu kan? Kalau sahabat pun dia tak berani kata dia betul-betul malu, sebab tu mereka hanya kata berani, wahai Rasulullah kami malu. Kan? Nabi kata apa? Hendaklah kamu malu sebetul-betul malu, betul-betul punya malu. Sahabat kata apa? Kami malu ya Rasulullah. Tapi sahabat tak jawab, kami malu betul-betul ya Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya kata dalam kitab Syarah Tuhfatul Ahwazi, Syarah Hadis Tirmizi, maksudnya sahabat pun membuat i'tiraf, kami malu, tapi betullah kami tidak malu sebetul-betulnya ya Rasulullah. Alhamdulillah lah, tapi masih lagi ada malu. Baik, kata Nabi SAW, laisa dzaka, bukan itu yang aku maksudkan. Bukan malu yang seperti mana yang kamu maksudkan. Maksudnya malu kalau orang tengok kita jahat, malu terdedah aib kita, itu kan malu. Bagus, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang aku maksudkan. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Sebenarnya, tetapi malu yang sebetul-betulnya daripada hak Allah itu ialah kamu menjaga kepala kamu. Antahfadhar ra'sa, kamu jaga kepala kamu, wa ma wa'a, dan apa yang ada di kepala. Kamu ada kepala, jangan tunduk memberi penghormatan kepada hamba Allah lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu tunduk taat kepada hamba Allah lebih daripada taat kepada Allah. Jangan kamu sujud kepada hamba Allah seperti mana kamu sujud kepada Allah. Jangan syirikkan Tuhan. Jangan kamu dan apa sahaja yang ada di dalam kepala kamu, apa yang ada dengan mata kamu, jagalah mata kamu daripada dosa. Jagalah lidah kamu daripada dosa. Jagalah lidah kamu daripada dosa. Jagalah telinga kamu daripada dosa. Jagalah anggota di kepala kamu daripada dosa. Itu maksudnya. Ini orang yang betul-betul malu dengan Allah. Kata Nabi SAW, orang yang betul-betul malu dengan Allah, dia akan menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Mata, telinga, hidung, semua itu dijaga daripada yang haram. Wal batana, dan dia menjaga perutnya daripada yang haram. Jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat. Itu malu yang hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita makan bulan puasa dalam kereta kita, adapun dalam rumah kita bukan sebab pun tahu. Tapi orang ini tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari biasa, hari orang lain semua pakai tak puasa, kita pun tak puasa. Tapi kita tidak jaga makan kita daripada yang haram. Dan tak kira apapun jadi makan. Dia tak kira lagi halal ataupun haram. Yang penting boleh makan. Orang kata makan sedap, dia pergi makan. Orang viral dalam Facebook, ini restoran sedap, Korea kata pun halal jadi tak halal jadi, yang penting makan dulu. Tuan-tuan, ini orang yang tidak malu dengan Allah. Orang yang malu dengan Allah, dia jaga batannya, dia jaga perutnya, wa ma hawa, dan apa yang berkait dengan perutnya. Kan? Apa yang sangkut dengan perut? Tangannya. Kan? Tangan sangkut dengan perut, yang tangannya jangan dilibatkan dengan yang haram. Kakinya jangan dilibatkan kepada yang haram. Farajnya, kemaluannya jangan dilibatkan kepada yang haram. Ini orang yang betul-betul takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tadhkuril maut wal bila. Dan orang yang betul-betul malu, dia mesti ingat kematiannya dan ingat apa yang berlaku selepas daripada kematian. Apa yang berlaku selepas kematian? Sampai kita jadi busuk dalam perut bumi, bertukar jadi ulat, busuk, akan jadi hancur, belulang, tulang-belulang semua. Itu orang yang malu dengan Allah. Kita nak sombong dengan Allah di atas muka bumi, nanti kita akan jadi ulat-ulat.
akan ingat tentang apa yang berlaku selepas daripada kematiannya. Kan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi, "Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya." Siapa yang maukan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya, siapa yang betul-betul buru akhirat, perhiasan dunia itu tidak lekat di hatinya. Kan? Perhiasan dunia itu tidak lekat di hatinya. Nah, ambillah kekayaan dunia, nikmat dunia, bukan suruh kita tinggal belakang. Kan? Dan kita sebut pun, bahkan kita sebut banyak kali dah, hadis ataupun sesuatu yang disebut sebagai hadis, bahawa dunia ini adalah bangkai, orang yang memburunya itu seperti anjing, itu adalah maudhu'. Kan? Itu bukan hadis pun, palsu. Kita disuruh ambil dunia, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Kerana hati, kalau tempatnya itu kita nak isi dengan Allah, tidak boleh diisi dengan dunia. Kalau isi dunia, tidak boleh diisi dengan Allah, seperti mana kalau tak silap disebut di dalam Al-Manawi. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah tuan-tuan, siapa yang malu, dia nak kepada akhirat, dia meninggalkan perhiasan dunia daripada hatinya. Siapa yang buat semua tadi, tuan-tuan, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang buat semua itu, sesungguhnya dia sudah malu dengan Allah semalu-malu yang sebenarnya. Kan? Kalau itulah yang kita jaga, mata kita jaga, perut kita jaga, semua anggota tubuh kita malu nak buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikat daripada makna malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa yang kita nak ambil daripada hadis ini? Tuan-tuan, pertama, al-haya'u min abrazi makarimil akhlaq. Pertama yang kita boleh ambil daripada faedah hadis yang pendek ini, tuan-tuan. Pertama, malu itu, sifat malu itu adalah daripada suatu kemuliaan akhlak yang sangat agung. Suatu daripada kemuncak kemuliaan akhlak. Malu ini adalah kemuncak daripada kemuliaan akhlak. Kerana dengan malu inilah dia akan mengajak kita kepada yang ma'ruf, yang baik. Dan malu inilah yang akan menahan kita daripada perkara mungkar. Kan? Pasal apa dia tak semayang? Pasal tak ada malu dengan Tuhan. Pasal apa dia boleh tak pakai dia tidak tutup aurat? Kerana dia tidak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana kalau orang yang ada malu itu akan bawa dia kepada kebaikan. Malu itu akan menegah dia daripada kejahatan. Dia tak kira semua orang pakai skirt sekalipun, kalau dia ada malu dengan Allah, dia lebih malu daripada Allah daripada malu dengan suasana ketika itu. Kalau semua pakai tutup aurat semua, kita nak pakai jubah, kita masa segan. Kan? Kalau orang yang ada malu dengan Allah SWT, dia lebih malu daripada Allah berbanding malunya dengan makhluk-makhluk Allah yang lawan Allah. Yang kedua, al-haya'u minallah yakun bitafakkur bi'in'anillah. Yang kedua, malu dengan sebenar malu kepada Allah SWT itu akan berolehi melalui tafakkur dengan nikmat segala macam pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bahkan kalau kita ingat-ingat pun, kita sedang-sedang pun, sebenarnya Allah lah yang menutup aib kita selama ini. Dan kalau kita fikir tuan-tuan, banyak aib kita ni. Kalau yang orang tahu, tuan-tuan, busuk kita ni, bahkan dengan isteri kita sendiri pun banyak aib yang kita tutup. Walaupun banyak aib juga yang terendah kepada dia, banyak juga cerita dia kepada kita. Sebab itu kan, ustaz-ustaz mana pun dia berceramah, mengajak cerita, boleh tak bawa bini dia, tak bawa isteri dia. Kalau tidak, isteri dia tak bang saya bang lah. Di rumah lain, dia kena kita lebih dalam orang lain. Kan? Tu pun dalam banyak-banyak rahsia kita, dia tahu pun kan, banyak lagi yang dia tak tahu daripada kita, boleh sembunyi lagi kan. Tapi kalau Allah tidak tutup aib kita, semua orang tahu kita ni bodoh tuan-tuan, busuk sungguh. Terus ada pakai serban tak mana, terus ada wangi tak mana, orang akan kenal busuk kita. Kerana kita saja yang tahu. Allah tahu dan Allah tutup rahsia kita. Kan? Tuan-tuan, nikmat apa lagi yang kita nak daripada Allah? Nikmat apa lagi yang kita nak daripada Allah? Allah jaga kita sungguh. Allah simpan aib kita. Jangan sampai Allah dedahkan pada hari kiamat yang akan didedahkan seluruh manusia akan tahu tuan. Malu ketika itu sudah lagi tidak berguna. Tuan
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang ketiga, al-haya'u la yamna'u minal khair. Ini prinsipnya. Malu tidak akan menghalang seorang daripada kebaikan. Kalau malu nak buat baik, tapi dia tak malu sebenarnya. Kalau nak azan, dia malu. Kalau nak gini buat benda baik, dia malu. Malu kepada benda baik sebenarnya dia tak malu. Aw yasqitu 'anil munkar, ataupun malu itu dia tidak akan mendiamkan seseorang daripada perkara munkar. Yang kata malu ni dia tak akan dia tidak akan menghalang seseorang daripada kebaikan dan tidak akan mendiamkan seseorang daripada perkara munkar. Dia tengok perkara munkar, dia malu nak kata, dia malu nak tegur. Itu sebenarnya bukan malu, dia sebenarnya dia tidak malu. Kerana apa? Kerana kalau jadi macam tu, dia tengok perkara munkar, malu nak tegur, nak buat benda baik, malu nak buat. Sebenarnya dia malu, tidak malu kepada Allah, tapi dia malu kepada musuh Allah. Dia malu kepada orang yang buat benda jahat, kan? Dia tidak malu kepada Allah yang menyuruh dia buat benda baik. Dia silap tempat, dia malu ketiga. Dan apabila dia nak buat benda baik, dia rasa tak dia malu ke orang. Dia nak buat benda, dia tengok benda munkar, dia nak tengok, dia malu. Sebenarnya dia bukan malu, dia tidak malu dengan Allah SWT. Sekarang apa? Kerana Allah suruh dia buat baik. Allah suruh dia buat baik, dia tidak buat baik. Allah suruh dia cegah munkar, dia tidak cegah munkar. Kerana ketika itu dia tidak malu dengan Allah, dia malu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tuan-tuan, tidak ada malu di dalam ilmu dan ta'allum ahkamiddin. Tidak ada malu di dalam hal mengaji. Bab cari ilmu itu sama sekali tidak perlu kepada malu. Malu dengan maksud hormat kepada guru itu perlulah, tapi malu nak dapatkan maklumat itu tidak ada. Hadirin yang berhormat Allah sekalian, Ummu Sulaim binti Malhan kata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Indama sa'alathu an hulmil mar'ah, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqqi." Kan? Ketika mana Ummu Sulaim tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang berkait dengan orang perempuan. Kan, hal yang berkait dengan orang perempuan ni banyak nak tanya Rasulullah. Rasulullah lelaki. Tapi apa dia kata? Kata dia kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu daripada kebenaran. Dalam hal cerita nak cari kebenaran, itu tidak perlu kepada malu." Maka tanyalah Rasulullah SAW apa sahaja yang berkait, luar ke dalam ke apa sahaja berkaitan dengan hukum, jangan malu untuk bertanya. Itu yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia puji wanita-wanita Ansar. Dia kata apa? Ni'man nisa'u nisa'ul Ansar. Sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar. Lam yakun yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Kerana wanita Ansar ini tidak menghalang, malu mereka itu tidak menghalang mereka belajar agama. Kan, belajar fiqh, belajar hukum hakam ini tuan kena terang, kena cerita betul-betul. Jangan tuan kata dia ni galak dengan cerita sampai tak lebih tu. Cerita hukum mana boleh lebih. Dia kena terang, kalau tak jelas tak faham orang. Kan? Sebab itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha puji wanita Ansar. Puji wanita Ansar. Kenapa? Karena kata Aisyah, wanita Ansar tidak malu bila bercerita, tidak malu untuk mereka tafaqquh fid din, mereka mendalami dan memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kepada Rasulullah apa sahaja yang berkait dengan wanita. Itu ditanya oleh para sahabat wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan, ulama dia membahagikan dua. Satu, haya. Al-haya ini benda baik. Malu, yang namanya al-haya itu benda baik. Malu kalau orang tahu kita jahat, malu kalau orang tahu dosa kita, malu kita nak buat jahat dan sebagainya, itu benda baik. Satu lagi, malu juga orang Melayu panggil, tapi hak malu ni hidup. Kan? Itulah question malu tanya, malu nak mengaji, malu nak azan, malu nak buat benda baik. Itu tidak dipanggil malu dalam bahasa Arab. Tidak dipanggil haya, tapi dia panggil khajal. Apa khajal? Khajal ini antara penyakit kepada anak-anak yang mesti dibimbangi. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak di dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan,
dia meletakkan ada beberapa tanggungjawab yang mesti dipenuhi oleh pendidik, khususnya ibu dan ayah dan guru-guru lah. Khususnya ibu dan ayah. Ada 6-7 tanggungjawab pendidikan. Salah satu tanggungjawab pendidikan yang disebut ialah tanggungjawab pendidikan kepada jiwa anak-anak. Salah satu penyakit kepada jiwa ialah penyakit khajal. Oleh khajal, pemalu, kan? Pemalu itu kan pemalu yang baik yang kita cerita tadi. Pemalu itu pemalu kalau sembang dengan orang tak boleh nak tengok mata orang, kan? Dia nak pergi duduk bawah ketiak mak dia. Itu khajal. Ini dipanggil khajal. Orang panggil bahasa apa? Malu yang macam ni orang panggil apa? Tak ada keyakinan diri dan sebagainya, kan? Artinya ini adalah penyakit jiwa yang perlu dibimbangi oleh ibu dan ayah, oleh guru-guru kena melihat perkara ini. Zahiratul khajal, penyakit malu tak tempat ni. Tak boleh sembang dengan orang. Dia kalau jumpa orang lain tu, dia ketak gemuruh satu macam, segala macam ayat keluar ni. Dan ini malu yang pasien ni kena dibimbangi oleh pendidik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dibawa kepada kita contoh-contoh daripada sejarah golongan generasi awal, sahabat, tabi'in, generasi awal. Mereka mendidik anak-anak mereka supaya tidak ada rasa malu dengan kebenaran. Itu luar biasa, kan? Kita ambillah contoh ni, tuan-tuan. Ya, kita ambil contoh. Lepas tu, bila anak dibiasakan dengan masyarakat, dengan orang tua, dibawa sama dalam sembang orang tua, itu sebenarnya satu bentuk pendidikan kepada mereka, membiasakan mereka untuk berada dengan orang yang matang, kan? Supaya mereka biasa bergaul dan mereka berada dengan orang yang matang, supaya mereka lebih boleh berfikir secara matang dan cepat. Kita masalah tak lagi anak-anak duduk dalam majlis kita. Ya, kita akan tengok beberapa riwayat cerita bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana generasi awal. Mereka nak generasi muda, budak, kanak-kanak mereka itu cepat matang. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar ketika itu masih lagi belum balik, yang masih lagi kanak-kanak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk bersama dengan para sahabat Nabi. Duduk dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat kuis kat sahabat. Nabi ni dia rajin. Satu ni sahabat-sahabat dia melayan sahabat-sahabat dia. Satu hari Nabi buat kuis. Nabi tanya, Nabi kata, "Inna minasy-syajarati syajaratun la yasqutu waraquha." Ada satu pokok yang tak jatuh daun dia. Kan? Pokok yang tak jatuh daun dia. Pokok ni macam orang Islam. Pokok ni macam orang Islam. Nabi tanya kat sahabat, pokok tu pokok apa? Kalau tuan tahu, fahadithuni fiha, tolong ceritakan kepada aku apa maksud pokok ni, pokok apa? Kalau tuan tahu. Itu kuis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dia tuan? Hakik apa nama pokok apa? Kalau tuan tahu. Maka para sahabat pun jawablah, fawaqa'an nasu fi syajaratin al-bawadi. Sahabat pun jawab, pokok ni duduk sekian kampung, pokok ni apa? Pokok macam-macam pokok lah, jawab. Hadirin sekalian, kata Abdullah bin Umar duduk dalam majlis itu, dia kata Nabi dan para sahabat dia bawa anak-anak mereka ni bergaul dengan Nabi, bergaul dengan tokoh-tokoh yang hebat. Dan Abdullah bin Umar bila dengar soalan Nabi tadi ni, Abdullah bin Umar kata, aku duduk rasa-rasa pokok kurma. Dalam hati ni duduk rasa-rasa pokok kurma, tapi aku nak jawab aku segan. Pasal apa? Aku tengok Sayyidina Abu Bakar tak jawab, Umar tak jawab. Pak dia ni bijak lah, kan? Umar ni, kan? Umar bin Al-Khattab ni siapa yang tak mengaku kebijaksanaan Umar ni? Aku tengok Abu Bakar tu ada, tapi Abu Bakar tak jawab. Umar tak jawab. Dua orang paling kanan dengan Nabi pun tak jawab. Aku nak jawab apa? Kan? Tak kena aku malu. Aku sekalian, kerana aku yang paling kecil sekali dalam majlis ni. Fa'idha ana asgharul qaum. Hadirin sekalian, aku tak mau jawab. Habis daripada tu, hadirin sekalian, falamma qumna, selepas daripada syurai selesai tu, aku cerita kepada ayahku Abu Umar bima waqa'a fi nafsi. Sebenarnya jawapan yang Rasulullah bagi pokok kurma, pokok tamar ni, itulah yang dia terlintas dalam hati dia
anak dia. Tengoklah, la an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li humrun na'am. Kalau kamu sebut itu wahai Abdullah, itu lebih aku suka daripada ada orang hadiahkan kepada aku unta merah. Unta merah kereta yang paling mahal, kenderaan yang paling mahal ketika itu. Kalau orang cakap hak tu lebih membanggakan aku daripada aku dapat segala benda yang lain. Tuan-tuan, itu kan kalau kita orang tua kita cakap buat soalan dia, anak-anak kita jawab, kita tampak mulut dia, kutip pahala dia. Tuan-tuan, itu membantutkan daya fikir dia. Abdullah bin Umar kata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab kata apa? Kalau orang cakap tadi bahwa itu lebih aku suka, lebih membanggakan aku daripada aku dapat unta merah. Tuan-tuan, tengok bagaimana sahabat mendidik anak mereka supaya jangan ada malu di dalam kebenaran. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga kita lihat Nabi SAW satu hari kan dia nak minum air, di sebelah kanan dia ada satu orang muda namanya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Belah kirinya ada orang tua-tua Khalid bin Al-Walid apa semua, ada sebelah kiri Nabi SAW. Nabi minum-minum, Nabi nak bagi kepada orang yang lebih tua. Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, hak itu sebenarnya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sebelah kanan Nabi, sahabat-sahabat yang tua sebelah kiri Nabi. Nabi kata, bolehkah aku bagi hak ni kepada orang sebelah kiri? Tengok Nabi layan kanak-kanak kan? Nabi bagi hak mereka. Nabi tidak bantutkan gaya mereka untuk jadi orang matang. Hadirin sekalian, bolehkah aku bagi ayat ni kepada mereka, bekahnya kepada mereka orang tua? Kata Abdullah bin Abbas, itu hak saya dan saya tidak akan bagi. Betul? Biadaklah, panjanglah tuan. Asal kenapa panjang? Panjanglah tuan. Tidak, itulah hak dia dan dia mempertahankan haknya. Tuan-tuan, di dalam ibadat, kan, dalam berkat, dalam kebaikan, itu tidak ada izar. Bukan minum tu yang nak ambil, tapi berkat daripada mulut Nabi itu yang nak ambil. Dan izar di dalam benda taat, benda baik, benda yang berkat, itu tidak ada izar. Izar ni dalam selain daripada hal itu boleh tidak izar. Apalagi izar mendahulukan orang, mengutamakan orang lain daripada kita. Di dalam hal yang lain silakanlah. Tapi dalam kebaikan, tak, kita diajak supaya berebut. Dan Abdullah bin Abbas yang mempertahankan haknya. Nabi tegur dia lah, ni sampai tak layak, tak siap orang tua, sampai tak buat dah. Itu haknya. Dan Nabi melihat perkara ini, Nabi bersetuju dengan Abdullah bin Abbas kerana dia mempertahankan haknya. Contoh yang berhormat Allah sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bawa masuk Abdullah bin Abbas di dalam mesyuarat kabinet dia. Oh, lagi dahsyat tentang Abdullah bin Abbas kan, umur belasan tahun ketika mana khilafah dia menjadi Umar menjadi khalifah. Baru belasan tahun. Tuan-tuan, Umar bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam mesyuarat kabinetnya. Sehingga kan al-syekh, orang tua, apa nama datuk-datuk syekh ni, kan orang-orang tua yang menjadi kabinet Umar rasa segan. Apa pasal bawa masuk budak dalam mesyuarat kita ni? Wahai Umar, tak ada orang lain yang kita nak bawa masuk, awak masuk budak. Umar radhiyallahu taala anhu minta di dalam mesyuarat tersebut supaya dibahaskan ayat idza jaa Rasulullah wal fath. Kan? Maka diberilah syarahan oleh syekh yang lain. Syekh yang lain, orang-orang semua bagi syarahan. Ialah bila sudah dapat kemenangan, kita wajib bertasbih, wajib bersyukur. Betul tuan? Betul lah. Zahir ayat seperti itu. Abdullah bin Abbas, apa tafsiranmu kepada ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, aku melihat ayat ini menjadi isyarat tentang kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Abdullah bin Abbas cara fikir dia banyak lebih lagi, kan? Lebih tersirat daripada hanya yang dibaca yang tersurat. Tuan-tuan, itu kehebatan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kanak-kanak lagi tapi diberikan peranan yang penting kepada mereka. Tuan-tuan, mukminin yang rahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mana satu hari dia berjalan, kan? Dia berjalan di jalan-jalan Madinah. Waktu itu wa hunaka atfalun yal'abun, di sana ada kanak-kanak duk main kan. Bila lihat terlibat Umar main, pakak Yusuf tadi